Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Dan seperti biasa, sebagaimana yang saya janjikan, kita berkesempatan berada secara live di... Saya sekarang ni berada di Tangkak, bahagian Tangkak ni. Tangkak ni berhampiran dengan Gunedang. Kerana saya ada tamu khas, jadi saya akan pendekkan apa yang saya dapat laporan saya supaya saya dapat berbual lebih panjang sikit lagi dengan Ketua Bahagian Tangkap. Saudara sekalian. Apa khabar Datuk? Ni dia Datuk Amir Samuri. Orangnya handsome. Masih bergaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tok kena kuat sikit Tok suara ni. Ya. Inilah Datuk Hamim Samuri, Ketua UMNO Bahagian Ledang, Pilihan Raya 2014. Apa nak buat? Mereka nak sangat ini, merasa sangat dengan Pakatan Harapan. Terasalah sangat harapan hilang terus. Baik, saudara, sebelum itu saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku tentang negara kita. Sebab saudara Rio ada menghantar kiriman. Ramai tu dah masuk tu. Saudara Rosli, saudara Medi, saudara Ezitan, saudara Dahlan. Saya bengkel murah rezeki, insyaAllah, saudara. Saudara Izam. Salam daripada pajak song. Aduh, hai. Kemudian siapa ni? Saudara Hamzah Hussein, Saudara Ismail Saad. Baik, saudara, saya harus memberi kedudukan sekarang ni COVID-19 hari ini semalam, laporan semalam. Jumlahnya ada sedikit penurunan, iaitu 27,259. Jadi jumlah hari ini setakat semalam, jumlah COVID-19 sudah pun menjangkau pada angka 3,395,170 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Dan negeri-negeri, saya ingat besoklah saya bagi penjelasannya. Cuma hari ini saya tak mahu adakan e-commerce. Kita terus masuk tentang naluri kehidupan. Ini kena ada ni, Datuk. Saya selalu saya ni kena ada naluri kehidupan. Okey. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila kamu melewati taman-taman syurga, makan dan minumlah sampai kenyang. Para sahabat lalu bertanya, apa yang dimaksudkan taman-taman syurga itu, duhai Rasulullah? Jadi baginda menjawab, kelompok zikir, itu kelompok orang berzikir atau majlis taklim, misalnya. Jadi Al-Quran juga diterangkan dengan ayatnya yang jelas dan benar, itu untuk orang-orang yang berdosa dan mereka itulah tempat mereka, bukan di kawasan itu, saudara, ya. Sama-sama kita berusaha. Mutiara kata kita, saudara, saranan dalam bentuknya tertinggal adalah daya penarik diri kita yang lebih tinggi ke arah kesedaran diri. Itu adalah kata-kata mutiara sahabat saya, saudara Cikgu Hibin. Tok, saya tengah buat live tu. I call you back nanti. Nanti Tok, saya tengah live tu. I call you. Nanti I call nanti. Okey, saudara, ini saya masuk sedikit gedung ilmu. Datuk Amin, saya ni ada gedung ilmu ni pesanan orang tua tu. Okay. Sebab orang tua kita berpesan bahawa dalam kehidupan kita harus mencari pemimpin. Jadi pemimpin yang kita cari adalah mereka yang sebenar-benarnya pemimpin. Mengganggu betul hari ni live saya ni. Itu bukan pemimpin yang haram. Itu kata orang tua dahulu berpesan pada kita supaya pemimpin hari ini dan akan datang, khususnya pemimpin Melayu, bukanlah mereka yang terdiri dari pemimpin yang haram. Kerana kalau mereka itu pemimpin yang haram, maka menyalahi adat dan mengingkari Islam. Hatinya busuk, fikirannya kelam, berbuat maksiat siang dan malam, janji dikubur, sumpah dipendam. Rakyat sengsara, negeri pun karam. Dijadikan pemimpin, hukumnya haram. Dijadikan tua, umat tenggelam. Dijadikan induk, mengerikan suram. Memimpin umat, tuahkan padam. Negara rosak, maruah terbenam. Dunia akhirat, azab merendam. Jadi kita sambung lagi malam besok. Dalam kedudukan begini, pantun pun tak dapat saya nak uraikan sebab saya terus ini, kerana yang bahagia Datuk Hamim Samuri, dia banyak maklum saya lah sekarang ni musim pilihan raya ni, saudara. Cuma saya dapat laporan tadi agak, Datuk, ini di Terengganu. Di Terengganu teruk sangat banjir tu. Dia ada satu live yang saya dapat tengok tu, bukan live lah, itu kiriman seorang wanita. Mama dia kata, tolonglah saya. Itu di salah sebuah kawasan yang terperangkap dan tidak dapat dibantu.
Jadi sepatutnya warga di Terengganu patutlah bantu. Sekarang ni terperangkap ni, kesian. Lebih kurang 14 orang. Jadi saya mengharapkan teman-teman di Terengganu berhati-hati saat musim hujan ni. Baik saudara. Jadi tadi tu saya lalu melewati sekitaran kawasan Jementah. Jementah kawasan mana tu? Selamat. Dalam kawasan Segamat. Saya nampak Jementah tu nampak je rayanya ke lautnya ni. Sebab ada 4 calon di situ, iaitu calon daripada ada 3 calon, iaitu calon daripada Barisan Nasional, Chiam Yok Meng, Cikgu Maimunah Musa daripada Perikatan Nasional dan Engko Sim. Saya nampak hanya 2 je yang ada kegiatan. Yang lain tu nampak Perikatan Nasional rasanya uyuk kali di kawasan tu. Cuma saya nampak Chiam Kok Meng ni begitu bersemangat. Kerana dulu dia bertanding dia cuma dapat 9,335 dan calon daripada DAP dulu 16,336, tapi rasanya dia lebih bersemangat kali ini. Dan tangkap keadaannya saya nampak partinya sempat lain. Tadi saya berkesempatan saya live dengan calon daripada Gambir. Itu sahabat kita Saudara Syah. Dia satu anak muda yang bekas ketua muda tu ya. Dan juga saya perhatikan Syah ni dia mengingat jasa baik Tan Sri Gani Osman yang membantu beliau untuk membiayai kos pengajiannya, sehinggalah akhirnya dia rupanya lawyer. Yes. Jadi bagaimana Datuk pandangan Datuk terhadap kehadiran Syah, pemilihan Syah sebagai calon di kawasan Gambir tu? Boleh Datuk bagi penjelasan? Terima kasih. Ya. Kadang ni dulu nak jadi luar biasa, tapi sekarang jadi luar biasa lah. Karena luar biasa tak menang. Ya. Kali ni dia anugerahkan luar biasa yang saya fikir luar biasa lah, kerana calon Gambir Saudara Sarihan seorang peguam, calon Sarom Haji Harinisa juga seorang peguam. Tiga-tiga daripada ladak. Mana dua calon Gambir dan Serom peguam. Tangkap Saudara Wan Sisiam. Dia juga seorang yang terpelajar lah. Ya. Sebagai peguam khas kepada Dato' Mah, Timbalan Menteri Pendidikan. Ini Sinarul Ledang. Balik kepada Saudara Sarihan ni, ialah beliau pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO Bangka Ledang. Pernah menjadi naib Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor. Dan dalam pemilihan baru ini beliau hanya bukan mampu tidak, hanya menawarkan diri untuk bertanding di peringkat 3 bahagian, kerana saya akan memberi laluan pada kawan-kawan yang lain. Ketua saya Timbalan Datuk Rahim, naib Saudari Datuk Adi Faria. Jadi dia lebih rela untuk duduk sebagai 3 bahagian. Tetapi saya menilai seorang itu bukannya bergantung kepada jawatan semata-mata. Jadi apabila saya puas hati, saya bersama rakan-rakan lain di kalangan Jegabahkan telah membuat keputusan untuk menyerahkan calon-calon yang tertentu, calon-calon dalam skala pendek lah. Untuk kita kemukakan kepada pucuk pimpinan parti di Johor, iaitu Yang Muhammad Menteri Besar sendiri. Dan hasil ialah Saudara Sarah ini dipilih sebagai calon mewakili Barisan Nasional bagi N09 Gambir. Dengan kewibawaan beliau, dengan pengalaman beliau peringkat pemuda, di peringkat bahagian, saya juga memberi beliau beberapa task lah, sama ada sebagai pengurusi media sosial dan lebih-lebih lagi dalam menjalankan beberapa program khusus seperti pemukiman untuk festival Pilihan Raya. Nampak saya puas hati, dan saya yakin dengan berasaskan kepada pengalaman beliau, dan beliau juga seorang peguam yang telah lama, saya yakin beliau boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat di Dun Gambir. Dan inilah di antara ciri-ciri beliau yang kita boleh tawarkan kepada pemudi-pemudi di Gambir lah. Dan beliau membuka muka baru tu ya. Muka baru. Dua-dua muka baru. Tiga-tiga muka baru, Tiga-tiga muka baru. Gambir muka baru, Serom muka baru, Tangkak juga muka baru. Tangkak Ong Chi Siam dan Serom itu Haji Harinisa juga. Ini apa peguam tu. Nampak gayanya, sebab Serom ni dulu
diwakili oleh Dr. Faizul Amri daripada PKR. Lepas tu melompat melompat daripada Amanah kepada PKR. Dia bertanding atas tiket Amanah. Dia menang, macam semua bertanding atas tiket PKR lah waktu itu. Kemudian dia melompat daripada Amanah pergi ke PKR. Dalam pakatan sama lah. Ya, tapi nampak gayanya kali ini Amanah menurunkan Hazim Asim Abdullah, Ani Lutfi. Sementara Perikatan Nasional menurunkan Rahmat bin Daud, dan Parti Pejuang pun ada tu, Abdul Aziz bin Abdul Malik. Hebat kawasan tu ni. Ramai minat. Tok, saya nak tanya Datuk, macam mana Datuk pandangan ahli jawatan kuasa dari segi timbalan Datuk? Nah, Datuk sendiri pun tak nak bertanding. Kenapa? Saya tanya dengan calon Syah tadi. Dia kata Datuk Amin, dia kata untuk Dewan Negeri ni memang dia nak bagi muka-muka baru. Boleh Datuk bagi komen sikit, Tok? Satu istimewa Ledang ni, barisan kepimpinan di semua peringkat. Saya sebagai ketua bahagian, Datuk Rais sebagai timbalan ketua bahagian, Datuk Faria sebagai naib ketua bahagian, juga pimpinan lain, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri dan juga bahagian lain. Semuanya satu hati. Dan setelah senarai pendek calon yang kita hantar ke pucuk pimpinan di Johor, pucuk pimpinan BN Johor, kami semua bertemu lagi. Dan masing-masing bersetuju untuk terima apa juga keputusan yang akan dibuat oleh pucuk pimpinan dalam memilih pemimpin, dan kami reda akan membantu siapa saja calon yang diketengahkan. Saya sebagai ketua bahagian, saya kena buktikan bahawa saya mesti memberi peluang kepada tokoh-tokoh baru. Dan ini telah saya ungkapkan, dalam Perhimpunan Agung UMNO, dalam persidangan perwakilan UMNO Ledang lah kan. Di sini kita Agung juga di mana saya sebagai ketua, saya sebagai pemimpin di sini sebagai orang nombor satu dalam UMNO Ledang, saya cubakan dua perkara. Beri peluang kepada orang muda, beri peluang kepada wanita. Kemudian kita blendkan dengan mungkin orang lama. Sebab yang baru kita ketengahkan, wanita kita ketengahkan, tapi jangan lupa orang lama punya pengalaman, insyaAllah lah. Jadi kalau kita boleh blend atau kita adunkan beberapa tokoh ni, saya yakin ini akan menyumbang sesuatu yang lebih baik kepada rakyat di Ledang. Inilah pendekatan kita. Saudara selamba hati dia marah, dia tak suka dengar orang pasal dia kata pilihan raya aja dia kata. Saya terpaksa melihat laporan saya dari masa sebab saya dah katakan ruangan ini adalah ruangan pencerahan politik, dan dalam waktu yang sama saya memberi informasi, dan saya akan cuba pergi ke bahagian-bahagian. Macam semalam saya berada di kawasan Kemelah. Betul, Kemelah tu. Calon daripada MRC, agak kontroversi juga kawasan tu. Dan sebelum tu saya berada di Mahkota, Dun Mahkota. Anak pada mantan speaker. Kenal. Iaitu Tun Datuk Syed Datuk Syed apa? Syed Zain. Syed Zain, Datuk Syed Zain. Jadi hari ini saya berada di bahagian Datuk, itu bahagian Ledang. Dan saya berjumpa tadi, bertemu dengan calon. Sebab mereka nak tahu juga calon-calonnya, Mungkin insyaAllah kalau ada kesempatan besok saya akan bertemu, Nak tengok. Katanya adik Datuk bertanding juga tu, Secara kebetulan. Tapi beliau aktif di bahagian lain. Dia bahagian lain, bukan bahagian ni. Di bahagian Seri Gading. Tok, saya nak tanya satu saja. Kabarnya Tok, ni Dun Bukit Pasir. Berapa jauh dari sini Tok? Sebelah saja. Sebelah Datuk saja. Seberang sungai Mo. Bukan dalam bahagian Datuk, Bukan. Bukit Pasir dah bahagian mana Tok? Bukit Pasir bahagian Paguh. Bahagian Paguh. Nampak gayanya bahagian Paguh ni ada sedikit kontroversi. Kerana kabarnya calon yang bertanding itu the only calon PAS. Beliau merupakan calon PAS dalam pilihan raya dulu, dan itulah merupakan satu-satunya wakil PAS yang berada di Dewan Undangan Negeri di Johor. Tapi dalam pilihan raya kali ini beliau tidak diturunkan, macam orang kata macam tak balas budi. Sedangkan begitulah beliau berusaha, iaitu Kapten Najib Lip. Jadi tiba-tiba dia tidak diturunkan.
Dan ada orang lain pula digantikan. Itu katanya daripada Parti Perikatan Nasional itu Mat Nur Iqbal Abdul Razak. Mungkin juga. Saya tengok dari Perikatan Nasional antara PAS dengan PN tu. Yes, betul. Jadi kerana dia rasa kecewa atas sikap begitu, dia pun mengambil keputusan bertanding. Jadi di kawasan Bukit Basir tu sudah ada 6 calon, iaitu Muhammad Fazil, Mat Saleh daripada Parti Nasional, Alia Nadira daripada Amanah, Muhammad Nur Iqbal daripada Perikatan Nasional yang saya katakan tadi, Saudara Muhammad Khairi Mahmud Pejuang, dan bebas ada 2, iaitu Johar bin Ali Siraj serta Kapten Najib Lekpat. Dia daripada PAS. Jadi apa pandangan Datuk? Sebab saya nampak kabarnya akhirnya PAS bagi keputusan menyingkirkan dia daripada keahlian. Itu kenyataan daripada timbalan Presiden PAS. Bagi saya rasa inilah gambaran parti PAS ni. Kalau kita nak kata lebih-lebih daripada Datuk Lebay tu, orang marah kat saya tu. Tapi lihatlah gambarannya. Sebab Kapten Najib, dia the only candidate yang meletakkan maruah PAS di negeri Johor pun tak diambil kira, tapi diganti ke orang lain. Tentulah dia kecewa. Boleh Datuk bagi komen sikit Datuk sebagai orang politik. Pandangan politik tu, jangan risau. Bukan Datuk nak kata attack dia sebagai parti PAS, tapi pandangan segi sudut politik. Ya. Pertama, saya tidak berhajat untuk bagi pihak PAS. Ya. Tapi Kapten Besar Najib ni, saya kenal sangat. Ya. Semasa beliau menjawab jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Pasir, Ya. dia berjumpa saya dalam satu majlis. Saya nampak beliau seorang yang humble, seorang yang mudah mesra. Dan dalam semasa kita bersama dalam Muafakat Nasional, banyak program yang saya anjurkan di Ledang di Ledang ni, bersama dengan kepimpinan UMNO dan PAS. Dan dalam banyak program, masa tu Wabi lah, Kapten ni, Wabi Lip masa Najib Lip masa tu, dia kerap datang. Oh, selalu datang je betul ya? Kerap datang. Dan bila saya semak, beliau ni memang rajin. Dan apabila kita buat program, dia datang. Dia selalu datang di Ledang, walaupun dia tidak berimak di Ledang. Ya. Dan apatah lagi saya diberitahu, saya terima laporan. Beliau juga seorang yang rajin turun padang di Bukit Pasir. Ya. Dan terbaru beliau sebenarnya mengambil keputusan bertanding atas tiket bebas. Ya. Atas desakan ramai orang kampung di sana. Ya. Itu yang saya diberitahu lah. Kalau saya salah, mungkin laporan saya tidak salah. Tapi Ya. itu saya diberitahu. Maka sebab itulah yang saya dengar, beliau tidak mau menghampakan desakan daripada pengundi-pengundi dia. Ramai orang kampung, pengundi-pengundi di sana lah. Itu saya dengar. Ya, jadi sebab itu saya setuju dengan Datuk Hamim. Beliau tidak mau bercakap soal peribadi, tidak mau menyerang parti PAS dan sebagainya. Kalau saya secara peribadi pula, sebagai komentar, sebagai penganalisa politik, saya melihat tak sepatutnya beliau digugurkan oleh PAS kerana beliau bukan satu-satunya calon yang meletakkan martabat dan maruah PAS di Johor. The only candidate yang berjaya menjadi ahli Dewan Negeri. Dan waktu yang sama, kalau saudara dengar kenyataan daripada yang bahagia Datuk Hamim, bahawa beliau menyantuni Muafakat Nasional, menyantuni rakyat, bekerja dengan baik, pun ditinggalkan oleh PAS. Inilah gamaknya. Jadi tak usah komen Dok. Datuk sebagai pemimpin tinggi UMNO tu sah, biar kami penganalisa ni yang menganalisakan suasana politik di dalam pilihan raya kali ini. Cuma saya ingin bertanya pada Datuk, bagaimana pandangan Datuk? Bagaimana pimpinan pembangkang asyik serang menyerang melakukan personality assassination Datuk? Can you explain sikit Datuk? Ada dua perkara. Ya. Pertama, memang kita perhatikan Ya. umumnya Ya. semua parti yang bertanding di Johor ni, Ya. PRN Johor yang bersejarah ni, sama ada parti yang bersama dalam kerajaan BN plus PN dan lain-lain. Itu je parti pembangkang, semuanya menyerang BN. Dan menyerang itu oleh Barisan Nasional UMNO Dok, bukan BN. BN tu kurang Dok. Dia tak serang MRC, dia tak serang MC. Yang dia serang attack UMNO saya Dok. Kena ni. Itu satu. Ya.
ini politik. Ya. Sebelum saya masuk perkara kedua, Ya, ini Dok. politik. Lebih kepada nak melencongkan pemikiran pengundi supaya lupa Ya. ataupun berpindah kepada matlamat lain. Ya. Atau fokus lain. Sedangkan sebagaimana kita semaklum, realitinya PRRA ni apa hujah pun kalau kita faham dan kita memahami keadaan sebenar, ialah untuk memulihkan kestabilan dengan kita ada sekadar ada slogan stabil masa depan, kestabilan masa depan untuk memulihkan kestabilan kerajaan termasuk yang berkaitan dengannya di Johor. Ya, Dok. Kerana kesannya sangat besar pada keseluruhan jentera kerajaan Ya. di Johor yang ada kaitan dengan Pentadbiran. kesejahteraan hidup rakyat Johor. Okey. Johor ni unik. Ya, ya. Johor ni ada pantai timur, ada pantai barat, kan ada Singapura, Ya. kan gerbang selatan. Jadi kalau kestabilan ini tidak dipulihkan, Ya. kecemerlangan negeri Johor Ya. yang berabad, Ya. apatah lagi berdekat bermula daripada Kesultanan Abu Bakar Ya. sampailah sebelum dia tumbang akan hilang begitu saja menjadi rakaman sejarah. Ya, sejarah Johor ni 1945 1915. Dan kita kena pulihkan. Ya. Maknanya sebenarnya saya berbincang dengan pakar ekonomi. Ya. Bukan susah nak pulihkan ekonomi Johor ni. Ya. Sebab selama zaman kecemerlangan, Johor ni sudah berada di landasan betul. Ya. Tapi apabila kita BN tumbang, landasan itu ada tapi tidak stabil. Itu dia punya analogi dia. Landasannya ada tapi tidak stabil. Nak Okey. pulihkan kestabilan. Jadi bila landasan sudah betul, sudah ada, stabil, Ya. maka segalanya akan berjalan lancar seperti biasa. Ya. Tak perlu lagi nak buat perkara-perkara lain. Sebab semuanya akan berjalan lancar seperti biasa. Isu baru-baru ini sebelum dalam tempoh ditadbir oleh kerajaan Pakatan Harapan, Ya. kemudian PN Kejap, Ya. dan juga kerajaan campuran yang sangat lemah ni, Ya. yang bandingkan dengan selamat yang sangat lemah ni, sebenarnya tidak stabil antaranya dari perspektif pandangan pelabur-pelabur. Ya. Mereka tunggu dan lihat. Ini yang kita diberitahu oleh pucuk pimpinan. Dan kita semak betul. Jadi mereka mahukan sebuah kerajaan yang stabil. Ya. Mereka pelabur ni dan peniaga ingin melihat kestabilan itu berlaku. Ya. Jadi tak ada pilihan. Tak ada pilihan dengan suasana bilangan kerusi DUN akhirnya tinggal 28 kerajaan. Yes. Itu parti bercampur dan 27 28 tu bercampur tu bukan? bercampur. Dan Dan 27 parti pembangkang. Ya. Dengan speakernya bukannya di kalangan kerajaan, bukan memahami pada kerajaan. Ya. Apa pun yang rakyat nampak stabil, rakyat kata stabil, tapi pada pandangan Pelabur. Ya. tidak stabil kerana mereka sendiri yang berpengalaman. Mereka berpengalaman di peringkat pusat. Projek dibatalkan, kontrak dibatalkan, dan perkara yang sama mungkin juga boleh berlaku. Dan berlaku pada Johor, contohnya HSR dibatalkan. Dibatalkan bukan ditangguh. Ya. Jadi ini semua menyebabkan pelabur-pelabur tidak yakin dengan suasana ataupun iklim pelaburan di Johor seperti di tempat-tempat lain. Ya. Ini yang perlu dibetulkan lebih awal. Ya. Perlu kita bercakap tentang kesejahteraan rakyat, sebab mau tidak mau kita kena terima hakikat bahawa kesejahteraan rakyat ini mesti berdasarkan atau bersumberkan kekuatan ekonomi. Itu Ekonomi, satu perkara yang sangat penting. Ya. Itu pandangan saya. Jadi memanglah selalunya at the end of the day dari segi politiknya rakyat nak tahu what is going to go through my throat to go to my stomach. Artinya apa yang masuk Exactly. kan? Dan kalau politik sentiasa mengharu birukan ekonomi, rakyat juga ada kesan. Semua saya nak tanya rakyat di kawasan Tangkak ni tu, kesan daripada peralihan kuasa dan juga kesan daripada wujudnya pandemik, lepas itu terkurung selama hampir 2 tahun, Datuk.
bagaimana kehidupan. Tentu mereka dah mengadu dengan Datuk. Sebenarnya Datuk boleh jelaskan sedikit. Ini Datuk sentuh menghampiri dan terlalu hampir dengan rakyat. Saya dari Kuala Lumpur. Datuk di kawasan Ledang khususnya. Bagaimana keadaan rakyat di Ledang ini, Datuk? Secara kebetulan lazimnya ataupun legasinya UMNO ni parti politik dan amal bakti. Ya. Kita lebih, dan politik sebenarnya di peringkat UMNO kurang. Kita lebih meriah kepada perkhidmatan, kebajikan rakyat. Dan sudah tentulah UMNO menjadi rujukan utama. Kadang-kadang kita berniaran. Kami bukannya wakil rakyat kan. Tapi itulah sudah jadi lazim di Ledang. Kerana apa? Kerana majority orang Melayu khususnya di Ledang adalah kalaupun tidak majority ramai mungkin hampir separuh adalah ahli UMNO. Kalau PKK Umbi di kampung-kampung saya berani kata majority ahli UMNO. Jadi UMNO jadi tempat bukan saja rujukan tetapi tempat aduan untuk mendapatkan bantuan dan pemimpin-pemimpin UMNO di bawah ni dekat cawangan kaum ni juga menjadi rujukan kepada masyarakat di sekelilingnya. Akhirnya mereka mengadu kepada kita. Mereka pemimpin di bawah cari kita, bantu kawan-kawan dia, orang keliling dia. Mana UMNO jadi sasaran walaupun kita pegang kerajaan peringkat awal dulu. Sebelum kita tukar kerja tetapi juga tidak stabil. Mana kesan tu sangat masalah lebih lagi dengan COVID, dengan pandemik COVID yang berlaku sehingga sekarang. Sekarang pun masih dalam dilema kita ni. Bila pandemik kurang keluarga yang di kuarantin kerana sama ada positif COVID atau terapat. Tapi dalam tempoh endemik sekarang ni, ramai yang positif dan lebih ramai pula yang terapat. Dan kami menjadi tempat aduan. Hanya satu dilema juga. Saya fikir mungkin ada hikmah ni juga. PRN ni berlaku supaya kerja amal bakti tersebut dapat mudah dilaksanakan, insya-Allah. Kalau dan kita kata insya-Allah lah UMNO BN menang besar untuk tumbuh kerajaan yang kuat dan stabil. Itu bermula daripada 12 Mac tahun ini. Pada hari kemudian Datuk tengok di Ledang ni macam mana kedudukan? Sebab Datuk salah satu kawasan dalam bahagian Datuk adalah kawasan Gambir. Gambir itu semua orang tahu pernah diwakili oleh mantan Perdana Menteri. Kali ini dia tak tanding kali ini. Boleh Datuk bagi pandangan bagaimana keadaan rakyat di Gambir, harapan mereka terhadap calon Barisan Nasional. Datuk mesti merasai di samping rasa keyakinan sebagai ketua bahagian tentulah ada keyakinan, tapi the realitinya politik di kawasan Gambir itu sendiri. Dua keadaan. Pertama sebelum penetapan calon dan selepas penetapan calon ataupun sebelum pilihan ini diisytiharkan lah. Dulu kita terima banyak juga rubutan daripada ramai minta kita sama-sama beritahu pada panjangkan permintaan daripada rakyat supaya dibuat larai. Saya kata buat apa? Saya kata kami tak sabar nak undi balik dah salah undi. Dia kata macam tu. Salah undi Dia kata macam tu. Saya dengar, saya kata sabar. Sekarang ni pandemik, COVID, sabar tu. InsyaAllah akan datang kalau ada ruang yang dibolehkan lah. Kadang masa itu. Dan apabila pilihan raya negeri Johor ni diumum, saya terima respon yang sangat positif. Tiba-tiba yang dulu senyap pun bercakap. Yang dulu pun senyap dia cakap sekarang. Kali backup dia kata, kali ni saya nak mundi BN. Kalau saya dulu tak mundi BN ke saya kata. Tapi juga dia ni sensitif. Bila sensitif saya tak tanya, saya tanya dalam hati. Bukan saya di kalangan orang tua, memanglah mereka bersama BN ni orang separuh umur dan generasi muda. Majority. Bila kita approach mereka, kita berdepan dengan mereka sebab kita banyak kita buat macam program. Dan paling seronok mereka kalau kita ajak makan lah, sembang santai di warung-warung, ada budaya kita di kampung. Tapi kata kami nak kali ni, dia kata kali ni kita nak sokong PN Kuasa Ketua ni. Kalau kali tadi saya kata pagi tadi saya berada di kampung nelayan
Perikanan Laut, saya juga terima respon yang sangat positif. Kali ini BN. Ya, ya. Dia kata, ini luar biasa. Mana sekarang ni, respon setelah PRN ini diumum dan akan berlaku dan mereka ada peluang untuk mengundi, tiba-tiba memuncak kerana mereka kata mereka ada peluang untuk mengundi dan membetulkan keadaan. Maknanya mereka sambut saranan saya, iaitu kita jadikan ini sebagai satu sejarah. Ya. PRN Johor ini satu sejarah sebenarnya. Tak pernah berlaku dalam Johor, berlaku PRN. Kali ini berlaku. Kalau Sabah biasa. Ya. Kan? Kalau Sarawak lagi biasa. Ya. Kan? Baru ni Melaka. Melaka. Jadi ini pada generasi sekarang di Johor, satu sejarah baru. Ya. Dan sejarah itu diisi dengan kejayaan, saya kata membina kerajaan yang kuat dan stabil. Dan pengundi-pengundi ni, walaupun dia hanya mengundi tak berapa minit kan, dia nak participate, dia nak mengambil bahagian dalam membuat sejarah baru. Sejarahnya apa? PRN pertama di Johor, dan kedua membina kerajaan baru yang kuat dan juga stabil. Lebih-lebih lagi siapa tahu? Lebih-lebih lagi bagi pengundi-pengundi pertama, terutamanya pengundi-pengundi yang berumur 18 tahun hingga 20 tahun. Di mana pengundi-pengundi ini adalah pengundi muda yang kita panggil 18 hingga 20. Pengundi muda lah. Yang di Johor yang pertama kali mengundi. Kumpulan pertama yang mengundi dalam Malaysia. Dalam Johor. Dia semangat dengan buat. Oh ya, betul. Ini adalah pengundi umur 18 tahun ni pertama kali berlaku dan di Johor. Ya. Sabah tak rasa. Sarawak pun ni pun tak. Walaupun baru ni Sarawak ada pilihan raya, tapi dia tak sempat untuk pengundi-pengundi muda. Jadi Johor berlaku. Dan mereka kata oleh kerana ini adalah peluang pertama, dia nak cipta sesuatu yang berharga. Semangat membuat apa berharga? Membina kerajaan kuat. Jadi Datuk kesempatan jumpa dengan pengundi muda ni. Sama ada saya bersemuka yang bagi respon secara dengan online media sosial lah. Pun banyak juga. Itu yang saya pun agak-agak teruja juga bila mereka ni secara spontan. Padahal kita tak tanya pun, spontan. Kalau kita tanya memanglah kan. Mereka bukan apa Datuk bertanya, dia terus cakap bagi undi begitu je. Sebab mungkin kerana bila saya berjalan pakai baju ni. Jadi spontan lah. Saya bukan calon. Dia nak, ya betul-betul. Kita akan sokong calon. Baik Datuk, sepanjang ni kita balik sikit dengan Parlimen. Besok insya-Allah Parlimen akan dibuka. Okey, dengan rasminya oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Ini harapan rakyat sebenarnya tu melalui Parlimen ni. Lain tidak adalah supaya agar pihak pimpinan kerajaan dapat memikirkan bagaimana isu ni isu besar Datuk. Tapi orang mengatakan ini isu UMNO, iaitu tentang kehidupan rakyat yang amat mengharapkan agar kumpulan wang simpan pekerja dapat membuka atau ini bukan duit siapa, duit mereka sendiri, simpanan tabungan mereka supaya dapat mengeluarkan, bukan banyak mana pun, cuma sekadar kalau yang ada 1,000 cuma 10%, kalau ada simpanan 200,000 dalam 5% dari simpanan mereka. Dan isu saya katakan kepada mereka yang berkelayakan tapi masih hari ini tidak ada sentuhan. Datuk sebagai mantan ahli Parlimen, mantan timbalan menteri, dan besok adalah permulaan sidang Parlimen, apa pandangan Datuk? Kita di kampung pun terkesan juga. Kerana maknanya banyak pandangan daripada kumpulan yang memerlukan ni. Yang terkesan besar lah akibat COVID, ekonomi, tak ada kerja yang mendesak. Jadi saya seperti kepada mereka ni. Sebabnya ialah kita kenal mereka. Mereka mohon bantuan. Sebenarnya ada jalan lain untuk mereka mula hidup baru, terutama yang berniaga ni. Berniaga kecil-kecilan. Kalau kilang kecil kan. Supaya ahli Parlimen boleh desak kerajaan untuk memenuhi tuntutan mereka. Itu yang saya haraplah tentang WSP. Sebab saya selalu mengatakan bahawa ini untuk mereka memulakan penghidupan.
dalam keadaan terdesak. Bukan nak kita nak marah pada kerajaan, tidak. Tetapi adalah pertimbangan yang nyata agar warga ni mereka simpanan wang mereka sendiri, bukan wang kerajaan. Kita pun faham bahawa kedudukan Pengawasan Pekerja dengan Akta KWSP dan sebagainya, kita faham matlamat adanya KWSP. Tetapi dalam keadaan sekarang ni sewajarnya perkara ini dipermudahkan untuk rakyat. Macam mana tu? Saya hanya kata setuju. Ya. Sebab kita yang bercampur dengan mereka yang sedang berdepan dengan sukaran. Ya. Saya mudah setuju. Setuju kan? Jadi secara itulah keadaannya, gambarannya. Ini kenyataan daripada beliau Dato' Ni Hamim, bukan sebarangan. Beliau adalah ketua bahagian di Ledang yang dapat tahu, yang memahami denyut nadi rakyat. Cuma saya nak tanya Dato', dalam bahagian Ledang ni, dalam bahagian ni, rasanya ada kepelbagaian profession di sini tak? Ada nelayan tak? Nelayan ada, kebun ada, kelapa sawit ada, getah ada, kilang ada. Kilang ada? Kilang ada, industri kecil ada, industri kampung ada, complete lah. Oh, jadi ada kepelbagaian aktiviti ekonomi. Tapi Datuk melihat macam mana kedudukan ekonomi rakyat sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni Datuk? Saya nak betul terang ada beberapa bahagian. Ya. Bagi yang sekarang ni sedang mempunyai kebun kelapa sawit, Ya. mereka rasa lega. Ada kelegaan. Ya. Bukan mereka, lega, saya pun lega. Ya. Tidak saya jadi sasaran. Tapi yang mencari rezeki daripada sumber lain, Ya. yang selama ni menjual makanan ringan, Ya. amat terjejas. Amat terkesan Amat terjejas, amat terkesan. Ya. Kerana terkesan dalam rangkaian mereka. Ya. Contoh, harga minyak naik. Ya. Harga minyak masak agak mahal. Mahal sungguh-sungguh lah kali. Ya. Mahal tu mahal sungguh. Mahal sungguh-sungguh tu. Harga minyak masak hari ni bukan mahal, bukan naik sikit tu. Mahal sungguh-sungguh. Mahal sungguh-sungguh. Ya. Saya ni kurang expression kan. Mahal sungguh-sungguh. Sebab ada dari pasar. Orang rumah dari pasar. Saya pergi. Ada pergi kan? Okey. Saya kata mahal sungguh kan. Ya. Sungguh-sungguh. Ya. Produk pertanian yang berkaitan dengan industri kecil, makan ringan, nampaknya masih banyak tersangkut Okey. di kebun kerana kurang pembelian. Saya cek kenapa kurang pembelian. Dulu kurang permintaan. Dulu nak cari pisang tanduk, nak cari ubi, keladi. Cukup susah kerana demand tinggi. Ya, ada demand. Sekarang banyak di kebun. Saya kata kenapa kurang? Kerana kurang pembeli. Saya tanya kenapa kurang pembeli? Kurang permintaan daripada pengusaha makanan ringan. Saya tanya kenapa kurang? Dia kata pekerja tak ada. Okey. Pekerja kurang. Pekerja kurang. Kenapa pekerja kurang? Masing-masing takut COVID. Sudah saya kata. Ada juga yang dulu pekerja di Indonesia tak balik. Nombor dua, bahan sabuk lain, bahan sokongan lain. Tadi saya kata tadi minyak masak kan. Juga bukan saja mahal, kadang suka didapati. Kan? Maksudnya itu harga yang harga subsidi lah. Harga mahal banyak lah. Ini antara sebab lah. Banyak isu sebenarnya di bawah. Jadi kalau saya minta supaya ahli parlimen dapat bawa isu sebenar yang berlaku di akar umbi ni. Maknanya bukan kita tengok saja di atas. Kita turun bawah tengok. Sebab kita, macam saya bukan lagi ahli parlimen, banyak masa bersambung dengan mereka. Dan saya berkata heran, contoh jambu batu, tersadar di kebun. Kenapa dulu demand tinggi? Kurang permintaan. Dan kilang kurang dibeli oleh pembeli peraih. Ini antara sebab-sebab lah. Saya ini antara dia isu dia rantaian demi rantaian yang kementerian perlu simak di mana masalah yang sebenar. Jadi ini akan, kalau ini boleh diketengahkan, bincang dan dapat membantu rakyat yang mengusahakan produk tersebut supaya dapat menjenai ekonomi mereka, sekaligus sebenarnya dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat di kampung, termasuk ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Bagaimana dengan nelayan ni tu? Nelayan itu hal juga ni, sebab dulu ada subsidi minyak, ada subsidi enjin dan sebagainya. Macam mana nelayan?
Sebab tentulah nelayan yang ada dalam kawasan Datuk adalah nelayan pantai, pesisir pantai rasanya. Macam mana, Dok? Nelayan di ledang, pesisir pantai dan laut sederhana dalam. Tadi saya semak, saya cuba nak beli beberapa jenis ikan di kampung nelayan atau pekalan nelayan di parit kerana laut. Ya. Tetapi kurang. Saya kata kenapa kurang? Nelayan kurang ke laut? Saya kata kurang. Minyak mahal. Sudah saya kata. Dan minyak mahal pula. Kemudian ada ruang gerai yang bercuti menjual ikan. Yang saya kelak beli dengan mereka. Dia kata, kami ni kita dah cuti 2-3 hari. Kenapa? Ikan yang datang harga mahal. Saya kata ikan daripada pangkalan, daripada pasar borong atau daripada nelayan itu sendiri, daripada nelayan mahal. Saya fikir kenapa mahal? Itu saya tak ada solusi lagi. Saya tak tahu kenapa. Saya fikir perlu diperhati, ditangani oleh Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan dan Perdagangan hak awal pengguna. Ya. Sebab ini ialah ini minta maaf Ya. berlaku juga di kedai-kedai, Ya. kedai roti dan sebagainya, termasuk di beberapa minimarket. Ya. Termasuk sebenarnya spare part kenderaan. Oh, kendaraan ya. Kan? Ya. Dalam arti kata barang-barang keperluan lah. Ya, Dok. Harian ni. Saya terima jawapan agak serius tapi geli hati. Ya. Ada penjual mereka cuba nak telus. Ya. Kita hantar lah kawan-kawan kita yang mereka kenal, mereka boleh telus. Cakap daripada hati ke hati. Mereka nak kutip balik kerugian perniagaan mereka sepanjang tempoh darurat PKP dekat 2 tahun. Sebab itulah mereka menjual dengan harga yang mahal. Agak tinggi sikit dari biasa. Tapi kesannya kepada rakyat. Ya. Yang ini perlu dibincang secara serius di Parlimen dan kerajaan perlu ambil berat. Ini pada pandangan saya. Ini yang berlaku. Ini realiti. Saya yakin ramai yang pendengar di sini kan berpengalaman ataupun mengetahui perkara ini. Dia macam-macam ni. Geli hati punya. Sampai hati. Kita dulu susah 2 tahun. Rakyat selama 2 tahun. Yang ni senang ambil keuntungan. Kerana kerugian dalam tempoh tersebut. Patutnya susah sama susah lah. Kan dulu kita pun kurang tak pekerjaan. Betul. Sekarang pekerjaan dengan gaji rendah banyak dalam pekerjaan, jadi pun mereka jual dengan harga yang tinggi. Tak masalah. Baik, okey Datuk. Balik pada politik, saya nak bertanya pada Datuk, persoalan saya sekarang ni, saya nampak kali ini di Johor, kali inilah pertandingan Dewan Undangan Negeri Johor, ramai sangat bertanding dan banyak pula parti yang bertanding. Ada parti ada yang sampai 5 atau 4 bertanding. Ini pertama kali dalam sejarah ni, Datuk, di Johor ni. Dari segi politik, pandangan Datuk, kenapa begitu jadinya? Dia meriah. Ya. Ini akibat daripada politik yang tidak stabil lah. Satu pihak kemudian ada formula selesai masalah, satu pihak kata ini masalahnya, satu pihak kata ini masalah, satu pihak kata akulah terbaik, maka aku tumbuhkan parti baru. Ada juga petani bebas yang tak percaya dengan parti. Ini semua kesan daripada PRU14 awal. Profesional politik ini walaupun disepakatnya 2-3 orang, minta maaf yang ada digelar macam-macam gelaran dalam parlimen. Kerana PL orang, kami ahli politik yang insya-Allah setia parti, berkhidmat parti, dipandang hina oleh masyarakat. Jadi kumpulan-kumpulan tumbuh, masing-masing nak menawarkan diri lah. Jadi Johor menjadi medan lah. Sebab Johor ni special. Istimewa. Semuanya berkumpul di Johor kan. Dan berkesajak tengok siapa menang, siapa tak menang. Tapi nak mengambil bahagian. Parti warisan pun datang dari Sabah bertanding di Johor. Okey, Datuk. Bertanding tak berapa kursi tapi nak mengubah. Datuk, saya tahu Datuk sibuk dengan usaha untuk jumpa dengan orang. Datuk
agak keletihan. Ini pawai kedua tu. Dan kita dah lama dah ni. Dah lagi 10 hari lagi tu. Sebelum ni pun lama. Boleh bagi Datuk sepatah dua kata untuk pengundi khususnya kawasan Ledang dan juga untuk negeri Johor khususnya. Silakan Datuk. Kira ringkas saja. Ya. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tapi kita belajar sikit tentang agama Islam. Terimalah sebagai takdir, PRN sebagai takdir lah. Kita cuma manusia yang berlaku saja, tapi tak adanya PRN dah berlaku. Dan peluang untuk membetulkan keadaan sama rata. Orang kata pada sama rata untuk setiap muni mengambil bahagian. Pilihlah parti yang kita yakin. Tapi pada saya berdasarkan daripada pengalaman yang lepas, walaupun ada beberapa kecacatan, pada saya BN masih yang terbaik. BN parti yang boleh dipercayai berdasarkan kepada rekod cemerlang yang lepas, dan perkara-perkara yang buruk tak banyak sikit tu pada saya bukan faktor besar, kerana BN ni sentiasa membuat correction, membuat pembetulan. Membuat pembetulan. Jadi saya rasa tak perlu bimbang. Yang penting ialah kita orang Johor, kita jadi Johor, kita bina sebuah kerajaan yang kuat dan stabil supaya kejayaan besar di Johor akan merintis jalan sama bagi membina kerajaan yang pusat lah, kerajaan persekutuan juga yang kuat dan stabil pada masa datang. Maknanya Johor lah antara negeri yang boleh buat, yang boleh berintis tersebut. Dan pada masa sama saya penuh keyakinan kalau orang Johor pandai memilih, maknanya memilih PL insyaAllah kan. Kita tak macam persoalan ni amat pasif, tapi pada saya PL kan. Kita dapat menunjukkan kerajaan yang kuat dan stabil sekaligus minta maaf saya sebut, memberi kekuatan kepada Perdana Menteri memimpin kerajaan sekarang. Sementara kita nak menempuh PRU 15 sekarang. Okey, saya begitulah bicara saya minta maaf saya macam malam ini dan beberapa malam yang akan datang, tapi saya akan cuba mencari isu-isu lain, tetapi tumpuan sebab baru masuk hari kedua selepas ini penamaan calon, dan insya-Allah besok saya akan tengok pula macam mana kursi-kursi Dewan Undangan di Negeri Muar dan di Johor keseluruhannya. Bagaimanapun saudara jangan susah hati. Saya tahu mungkin saudara tak puas hati sebab saya tak balun. Akan ada pembalunan insya-Allah. Jangan risau saudara. Jadi Amir Hijaz fan sentiasa menyatakan sesuatu yang benar. Di samping itu memberi informasi. Apa yang saya cuba lakukan, memperkenalkan calon-calon. Ini rupanya terdelah calon daripada parti saya, Parti UMNO. Dan waktu yang sama juga, kalau saya berkesempatan, saya nak cari juga calon-calon daripada Parti Pembangkang. Kita harus be fair ya saudara. Dan orang kata biar rakyat menentukan. Dan untuk itu saya berjumpa dengan Datuk Amir Samiri ini adalah merupakan ketua bahagian pertama. Kerana di kawasan beliau inilah adanya Dewan Undangan Negeri Gambir yang menjadi perhatian seluruh negara apabila mantan wakil rakyatnya tak bertanding. Bagaimanapun besok saya akan ulas lebih lagi. Saya ucapkan saudara selamat malam. Wabillahi taufiq wa hidayah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Amir Samuri yang sibuk tadi, dia masih lagi bertengah bucap, lepas itu dia tinggalkan majlis hanya untuk menyantuni saudara. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bahagia. Terima kasih. Sama.